ataupun siapa yang nak ikut nafsu dia sendiri ketika melalui ujian ni. Ya? Sebab Allah kata kalau diuji kena buat macam ni. Aku dah buat ya Allah. Aku dah ikut Al-Quran ya Allah. Allah nak tengok betul tak? Sama ada betul kau ikut Al-Quran ataupun kau hanya berdusta. Kata ya tapi buat tidak. Ya? Allahu Akbar. Sebab yang akan terpilih nanti ialah orang-orang yang selected. Yang betul-betul berkualiti. Yang betul-betul berjaya menjawab dengan mengikut apa yang Al-Quran dah pandukan. Okey, tengok pada surah 3. Surah Al-Imran. Ayat 142. Surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 142. Boleh? Boleh ya? Okey. Subhanallah, soalan yang sama Allah bagi kepada kita. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad. Yang berjuang sungguh-sungguh di antara kamu. Subhanallah. Sebenarnya kan, bila kita dapat ujian ni, nak jawab ikut ataupun nak bertindak mengikut Al-Quran, lebih susah daripada mengikut nafsu kita. Kita ada pilihan. Nak jawab ikut Al-Quran ke nak jawab ikut nafsu? Paling mudah jawab ikut nafsu. Ya, paling susah nak ikut Al-Quran. That's why Allah kata kat sini, sebelum wujudnya orang-orang yang jihad dan berjuang nak sungguh-sungguh di antara kamu, jihad berjuang ni untuk apa? Untuk lalui ujian itu dengan mengikut apa yang Al-Quran dah tetapkan. Ya, dan belum lagi wujud orang-orang yang sabar dan tabah dan cekal dalam perjuangan seperti yang Al-Quran mahukan. Ini yang Allah nak tengok sekarang ni. Ya, kualiti kita ketika bertindak mengikut Al-Quran ni tadi. Okey? Dan bagaimana kita nak mulakan ni, ya Allah? Kita nampak ya Allah, aku ni diuji. Dan sebenarnya sekarang ni engkau sedang nak offer aku syurga ni ya Allah. Ya, bagaimana ni nak mulakan? Kalau tadi kita tengok, kita nampak yang SPM ni macam mana, kata nak masuk universiti ni macam mana ni. Mulakan dengan baca buku sekarang. Check balik buku macam mana nak jawab soalan tu dengan baik ikut skema yang ditetapkan. Cikgu-cikgu lagi faham lah bila saya cakap ikut skema yang ditetapkan ni macam mana piawaian dia. Salah sikit tak boleh, yang ni tak boleh walaupun hampir-hampir tak boleh. Kena precise. Kan? Okey? Tengok pada surah 4, surah An-Nisa. Pertindakan awal kita ni. Surah yang keempat, surah An-Nisa, ayat 175. 175. Okey, 175 ya. So kalau tanya mana nak mula ni, macam mana nak mula ni, ya Allah, tolonglah Allah, tunjukkan Al-Quran ni macam mana nak mula ni, nak masuk syurga ni. Tahu dah dapat ujian ni. Dan kalau kata tadi nak masuk SPM, mulakan baca buku. Sekarang kita mulakanlah dengan faham Al-Quran. Baca Al-Quran bukan sahaja baca tapi kena faham. Sama juga kalau kita baca buku pelajaran, baca je tak faham, apa gunanya? Macam mana nak jawab soalan? Sekarang sama juga, dan hari ni ya Allah Tuhanku, aku mohon berkat dan rahmat daripadamu, permulaan untuk aku belajar Al-Quran, faham Al-Quran supaya aku bertindak dengan Al-Quran, supaya aku betul-betul menggunakan ujian ni sebagai asal nak masuk syurga. Oleh itu, kita tengok penterjemahan dia, orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran ini, maka Allah akan masukkan mereka dalam rahmatnya yang khas iaitu syurga dan limpah kurnianya yang tidak terkira, dan Allah akan menunjukkan, Allahu Akbar, tolong ya Allah, yang ni kami nak ya Allah, ini kami nak ya Allah. Allah tunjukkan mereka jalan yang lurus bagaimana betul-betul nak melalui ujian ni yang membawa mereka kepadanya, bawa kita semua ni kepada Allah dan kepada syurganya.
Ya, Allahu Akbar. So kita jelas nampak kat sini kan, kenapa perlunya kita pada ujian. Pada awal tadi kita nampak bila Allah serangkan tentang konsep ujian, kesusahan, kepayahan, jiwa, kekurangan, itu ini, kita nampak beban. Tapi kali ini subhanallah, Allah menjelaskan kita bahawa perlunya kita sebagai hamba Allah ini kepada ujian kita di dunia ini adalah untuk kerana dia merupakan salah satu kelayakan yang Allah akan jadikan sebagai syarat dan kriteria kita dapat syurga. Dengan Al-Quran, Allah luruskan fahaman, Allah luruskan hati kita. Yang mana sekarang ni kita dah faham semakin tinggi ujian, semakin dekat syurga yang Allah sedang offer kepada kita. Bila dah faham, subhanallah, kita dah tak tanya lagi tau. Kenapa ya Allah bagi ujian dekat kita? Kenapa seberat ini datangnya ujian ni kepada kita? Sebaliknya kita akan cakap apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih di atas hadiah ni. Terima kasih di atas ujian ini yang merupakan hadiah yang sedang kau offer kepadaku. Yang kau balut dengan kesusahan, yang kau balut dengan kesukaran, keperitan, stres, kekurangan jiwa. Tapi inilah hadiah yang di akhirnya nanti akan melayakkan aku ke syurga. Ya? Contoh yang paling menginspirasikan kita, bagaimana Palestin yang diuji dengan begitu hebat. Tetapi mereka mampu tersenyum. Kerana mereka faham konsep ujian ini. Semakin tinggi ujian yang mereka hadapi, semakin terbentang luas peluang dan kelayakan mereka untuk dapatkan syurga. Jadi mereka menerima ujian itu dengan hati yang terbuka. Walaupun ada tangisan dekat situ, tetapi di hujungnya mereka redha. Ya? Dan, okey, kita dah nampak sekarang keperluan ujian. Yang mana semua orang sampai tahap, sahabat-sahabat Nabi dulu, sangat risau bila sudah lama tidak diuji. Yang kita ni rasa macam kenapa tak habis-habis ujian. Tapi sahabat Nabi ni menangis salat tengah malam, menangis kenapa? Bukan menangis kena uji. Kenapa dah lama tak diuji? Kerana merasakan, ya Allah, Allah dah lupa ke aku tak ada ujian pun senang hidup ni. Mudah je hidup ni. Bangun pagi, makan, balik semua apa semua tak ada apa-apa pun. Lupa ke Allah ke aku? Makin jauh ke syurga daripada aku? Bezanya bila kita dah faham konsep ujian dalam Al-Quran sekarang. Ya? Baik, sekarang kita nak pergi kepada poin kita yang seterusnya yang mana yang ni yang paling critical. This is very critical. Sebab apa? Yang ini kita akan tengok bagaimana bagaimana Al-Quran ini nak mengajar kita bertindak ketika diuji. Sekarang ni kita nak tahu ni. Ini dia critical part yang paling penting sekali. Macam mana ya Allah aku nak sikit-sikit punya tu. Tak nampak, tak boleh baca. Okey, bagaimana kita nak jadikan ujian ini betul-betul hadiah daripada Allah dengan cara kita nak menjawab ujian ini ikut Al-Quran. Ya, mengikut Al-Quran. Allahu Akbar. Baik, kita tengok pada poin yang seterusnya iaitu ujian sebagai hadiah dari Tuhan, ya. InsyaAllah. Ya. Poin yang kedua terakhir, ya. Baik. Situasi hari ini ya sahabat semua, ujian yang datang bersama-sama dengan datang wabak ni datang beserta dengan ujian. Ya. Itu saya kata tadi lah, macam ayat Quran kita tengok awal-awal tadi, macam mana kita rasakan kalau itu mungkin 1 daripada 5, 2 daripada 5, hari ni kita tengok 5 boleh datang serentak kepada kita. Ya. Sebenarnya ialah kita nampak dah konsepnya, makin tinggi ujian tu, makin banyak ujian tu sebenarnya Allah sedang offer sesuatu kepada kita sebagai hadiah dan jalan mudah untuk merayakan kita dapat kejayaan yang amat besar yang sebenar iaitu syurga Allah SWT. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kita melaluinya dengan mengikut piawaian dan juga skema Al-Quran. Ya, Allahu Akbar. Kita tak boleh jawab ikut nafsu walaupun kita rasa betul. Kita tak ada pilihan untuk nak ikut nafsu. Sebab tak ikut skema ni dikira sebagai salah dan boleh gagalkan kita kalau tak dulu, kalau kita tak jawab dengan precise. Saya kadang-kadang sudah tengok kita kan, cikgu, kan betul jawapan saya ni. Kenapa cikgu salahkan? Dia rasa betul. Tapi kita yang tahu ni, jawapan skema yang sebenar salah. Kita
kita nak kena ikut macam ni. Kalau matematik kena jalan kerja dia, kenapa tiba-tiba macam ni? Kalau sains kena ada dia punya reason ni, kenapa? Kalau ni macam ni, kalau ni macam ni. Contoh paling mudah lah, kita pernah belajar, siapa yang pernah belajar biologi dulu kan? Siapa yang pernah belajar biologi dulu? Soalan dia simple. Apakah dia proses fotosintesis? Kita pun jawab. Fotosintesis ialah proses membuat makanan kepada tumbuh-tumbuhan. Siapa yang berani cakap jawapan tu salah? Semua cakap soalan tu betul. Jawapan tu betul. Betul kan? Fotosintesis ialah proses membuat makanan pada tumbuh-tumbuhan. Tetapi tengok dalam bila kita belajar biologi, level yang tinggi level SPM yang tinggi, jawapan tu salah. And bila kita tengok, kenapa salah? Kita tak puas hati. Kita rasa tu betul. Bila tengok jawapan, Allahu Akbar. Ya, jawapan ni sangat precise. Fotosintesis ialah satu proses membuat makanan kepada tumbuh-tumbuhan di mana ia berlaku dengan adanya tindak balas antara klorofil dan karbon dioksida untuk menghasilkan glukos dan oksigen. Itu jawapan ikut skema. Ya, dia merupakan proses membuat makanan pada tumbuhan yang mana melibatkan tindak balas antara klorofil dan karbon dioksida untuk menghasilkan glukos dan oksigen. Macam ni lah yang kita nak nampak. Kita rasa kita nak ikut dah apa yang Al-Quran cakap untuk nak melalui ujian ni. Tapi rupanya salah. Rupanya itu ikut fahaman kita. Kalau ikut Al-Quran, dia sangat precise. Macam ni, macam ni, macam ni. Oh ya Allah, patutlah selama ni tak dapat lagi bantuan Allah. Patutlah rasa hati tak tenang lagi. Patutlah rasa susahnya nak redha. Patutlah tak nampak ujian ni sebagai hadiah. Sebab kita masih lagi menjawab ikut nafsu, bukan ikut skema jawapan Al-Quran. Baik, apakah sebenarnya untuk kita bertindak ikut Al-Quran ketika diuji? Kalau senang macam mana? Kalau susah macam mana? Kalau diberi nikmat macam mana? Kalau diberi musibah dan ujian yang berat macam mana? Kesukaran bagaimana? Tengok pada surah 30. Tak mau jawab dengan ayat sendiri, tak mau jawab dengan kefahaman sendiri, jawab dengan ayat Quran. Pada surah 30, ya, surah 30, ayat 37. Okey, ayat 37 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan terjemahannya. Mengapa mereka bersikap demikian? Dan mengapa mereka tidak melihat dengan hati mereka bahawa satu, Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Nampak? Orang yang dibagi kemudahan, kemewahan, kesenangan. Dia adalah sebagai cubaan. Adakah orang itu bersyukur atau sebaliknya? Siapa yang dikurniakan? Siapa yang Allah nak cakap dalam mesej awal dalam ayat ni ialah pertama, tolong lihat dengan mata hati. Bukan lihat dengan akal fikiran yang akan menggunakan logik dunia. Bila kita melihat dengan hati, baru kita boleh mengaitkan dengan manfaat akhirat. Ya, jangan tengok dengan logik dunia sahaja. Okey, Allah kata kena tengok dengan mata hati. Yang kedua, Allah kata siapa yang diberi kemewahan rezeki, nikmat yang melimpah ruah daripada sisi Allah, ini sebenarnya adalah cubaan. Adakah orang itu bersyukur? Ikut skema Al-Quran macam mana kalau dapat ujian kesenangan? Bersyukur. Dan ia juga yang menyempitkannya sebagai ujian, sama ada diterima dengan sabar atau tidak. Subhanallah. Yang dimewahkan ujiannya nak bersyukur, lalui dengan syukur. Yang disempitkan ujiannya nak lalui dengan sabar. Ini yang Allah nak tengok sekarang. Kualiti yang dua ni Allah nak tengok. Sesungguhnya hal yang demikian itu mengandungi keterangan yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Jelas kan?
Macam mana Allah tunjukkan kepada kita, aku sekarang diberi nikmat ni ya Allah. Aku nak ikut, ini cubaan sebenarnya kalau ikut Al-Quran. Macam mana aku nak lalunya? Dengan bersyukur. Ya Allah, aku sedang diuji dengan kesusahan ya Allah, kesempitan ya Allah, aku sedang diuji ni. Macam mana aku nak lalu ikut Al-Quran? Kena bersabar. Nampak mudah kan? Syukur dengan sabar. Ini yang Allah kata tadi, benar tak engkau lalu dengan Al-Quran ataupun kau berdusta? Sebab tadi kita kata kat sini, aku dah sabar ya Allah. Aku dah bersyukur ya Allah. Betul ke engkau bersabar? Adakah sabar engkau ikut kau punya nafsu ataupun sabar engkau ikut Al-Quran? Yang ni kita nak belajar. Yang ni kita nak dapatkan motivasi daripada Al-Quran. Baik. Kita tengok yang pertama. Yang pertama iaitu kalau kita diberi kebaikan. Allahu Akbar. Kalau kita diberi nikmat, Allah kata Allah nak kita bersyukur. Okey? Allah nak tengok kita adakah kita bersyukur ke tidak. Cuba kita tengok pada surah 39. Okey, surah 39 ayat 49. Surah 39 ialah surah Az-Zumar. Ayat 49. Okey, maka maka apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, dia segera berdoa kepada kami. Kemudian apabila kami memberikannya sesuatu nikmat sebagai kurnia dari kami, berkatalah ia dengan sombongnya, kami diberikan nikmat ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Tidaklah benar apa yang dikatakannya itu. Bahkan pemberian nikmat yang disebut itu adalah ujian. Bukannya kerana kepandaian dia, kehebatan dia, kebaikan dia, tetapi sebaliknya Allah beri dia sebagai ujian. Adakah dia bersyukur atau sebaliknya? Akan tetapi kebanyakan kita, Allah kata mereka tu kita lah, tidak mengetahui akan hakikat ini. Subhanallah. Baik. Sekarang kita nak ikut syukur macam mana ikut bayangan Al-Quran ni? Okey. Yang pertama kita kena faham daripada segi maksud. Sebab kita nampak syukur ni mudah. Kita nampak syukur ini sekadar berbuat Alhamdulillah. Kau dah bersyukur ke? Dah. Setiap pagi aku bangun tidur aku dah sebut Alhamdulillah. Okey. Syukur ini berasal daripada perkataan syakara. Syakara, ya. Syakara ini, ya, maksudnya ialah maksud dalam konteks kamus Al-Quran. Bukannya kita tengok daripada definisi manusia ke apa, kamus Al-Quran. Kalau ada siapa-siapa yang berminat boleh dapatkan ya. Kamus Al-Quran untuk tengok definisi-definisi yang lebih precise lah. Ya. Dan kamus Al-Quran ni merupakan salah satu bahan rujukan saya lah yang untuk menyampaikan sebab kita nak belajar Al-Quran, nak faham Al-Quran ni kita nak kena ada kamus juga. Macam kita belajar bahasa Inggeris lah. Bila tak faham ni refer dictionary. Macam itulah juga dengan Al-Quran ni. Kadang-kadang satu perkataan tu diterjemahkan dengan maksud yang random, sama dia semua. Tetapi bila kita tengok pada kamus, dia ada maksud yang khas dekat situ. Ya, syakara ini yang itu kata akar bagi syukur, dia merujuk kepada maksudnya ialah kita menggunakan nikmat yang diberi kepada jalan yang disukai dan diredai oleh si pemberi nikmat. Allahu Akbar. Kita menggunakan nikmat yang diberi, saya ulang lagi sekali ya, supaya kita faham. Sekarang ni kita betul nak ikut Al-Quran ni. Kita menggunakan nikmat yang diberi kepada jalan yang diredai dan disukai oleh si pemberi nikmat. Okey, saya guna analogi. Saya guna analogi ya. Anak kita merengek minta belikan komputer. Ya, mak tolonglah mak, susahlah nak belajar guna handphone. Kalau kecil tak nampak, susah nak tengok nanti nak kena besar-besarkan. Bolehlah mak belikan komputer, saya nak belajar. Okey, komputer ni nanti saya nak gunakan untuk bila kelas nanti, bila nak cari maklumat, apa semua. So kita ni sebagai mak, okey, dengar dia punya permintaan, kita pun belikan dia komputer. Okey, so nampak dalam dua keadaan ni, anak ini ialah orang yang menerima nikmat. So kita ni sebagai ibu bapa yang memberi nikmat kepada dia.
So bagaimanakah konsep syukur yang boleh diaplikasikan oleh anak ni tadi sebagai orang yang menerima nikmat? Supaya kita yang memberi nikmat ni akan redha dan suka dengan tindakan dia. So, sebagai ibu bapa, kita nak apa? Dia gunakan nikmat itu kepada jalan yang betul, yang kita redha, yang kita suka. So kita tengok, Alhamdulillah ya Allah, dengan bagi komputer ni dia betul-betul belajar, dia fokus, dia search benda-benda yang berfaedah, dia cari benda-benda yang sepatutnya digunakan untuk meningkatkan kefahaman dia. So apa kita rasa? Ya, kita rasa macam aku redha apa yang aku berikan untuk dia ni. Macam tu. Ya, kalau kita tengok pada definisi sebenar syukur ni. Okey, tapi bagaimana keadaannya kalau komputer tadi digunakan untuk dia bermain game 24 jam? Komputer tu digunakan untuk dia men-search, mencari maklumat-maklumat yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Malahan benda yang boleh merosakkan dia. Benda-benda yang berkaitan maksiat. Dan komputer tu digunakan untuk dia berhubung dengan siapa-siapa yang kita tak kenal, manusia-manusia yang boleh ada potensi untuk nak merosakkan dia. Allahu Akbar. Apa kita rasa? Sebagai orang yang memberi nikmat, dia akan rasa apa? Kita rasa, kenapa aku dah bagi nikmat, engkau dah janji nak nikmat tu nak buat ni, nak buat sekian-sekian, tapi sebenarnya engkau menyeleweng daripada nikmat yang aku bagi. Kau tak ikut, tak follow pun apa benda yang aku bagi pada engkau tadi. Kita akan marah. Allahu Akbar, subhanallah. Dan begitulah kita nak refleksi syukur kita kepada Allah. Allah bagi kita harta benda. Adakah harta benda itu kita gunakan dengan jalan yang betul, yang Allah redha? Allah bagi kita panca indera. Adakah panca indera ni kita gunakan untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah? Allah kita bagi kita anak. Adakah anak itu kita jadikan dia sebagai jalan untuk kita dapat pahala nanti berterusan dengan doanya nanti? Allah bagi kita segala kemewahan dan kemudahan. Adakah kemewahan dan kemudahan itu kita cari dan kita gunakan pula untuk bantu orang lain? Itu sebenarnya definisi syukur yang sepatutnya dalam Al-Quran. Bukan sekadar, betul, syukur ni ada dua. Satu, yang pertama ialah dengan lafaz. Dengan lafaz. Ya, kita kena selalu menyatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah atas rezeki ni ya Allah, supaya kita sentiasa ingat. That's why bila kita kasih hadiah kepada anak tadi di komputer, lafaz dia, terima kasih mak, terima kasih mak, terima kasih sangat mak, sayang sangat kat mak. Kita rasa apa? Berbesar hati. Ya, selain daripada mengingatkan dia tentang nikmat tu, kita yang memberi ni pun berbesar hati. Apatah lagi Allah, nikmatnya tak terhitung. Kalau kita sebut pun tak tercukup. Tak cukup nafas, tak cukup masa, tak cukup waktu. Ya, so kena lafazkan. Dalilnya di mana? Dalam surah 93. 93. Surah Ad-Duha. Tak, maaf ya, aplikasi ni ada banyak iklan dululah. Maaf sangat. Siapa yang boleh terus tengok dalam Al-Quran boleh cari dalam surah Ad-Duha, surah 93 pada ayat 11. Ya, 93 pada ayat 11. Ayat yang terakhir dalam surah Ad-Duha. Ya. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Tuhanmu, ya Allah, terima kasih atas rezeki ini. Terima kasih atas kesihatan ini. Terima kasih atas pasangan dan anak-anak ini. Terima kasih atas tak putusnya rezeki ini. Semua itu hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai rasa syukur kepadanya. Macam mana ya Allah nak bersyukur? Alhamdulillah, Allah bagi satu petunjuk. Satu, kena selalu sebut. Sebab kalau kita pergi mana-mana program motivasi, ya, nak membesarkan hati kita ni, dengan rasa syukur, dengan nikmat ni, dengan sebutkan. Tuliskan 10 nikmat yang Allah bagi pada kita. Mula-mula tak ada idea.
Sekali dapat idea tak cukup 10, rasa nak tulis 100. Ya? Sebab memang itulah sifatnya, nikmat Allah tak terhitung. Tak boleh dikira pun sebenarnya. Rasa macam tak ada idea kita. Okey, yang kedua yang paling kritikal sekarang ya sahabat semua. Yang paling kritikal ialah tindakan. Tindakan. Dia bukan hanya menyebut, ada dalil kan, saya yakin semua orang pernah dengar dalil ni, cuma kita tak pergi ya, kali ni sebab takut tak cukup masa. Allah kata barang siapa bersyukur, aku tambah. Kadang-kadang kita pernah claim, aku dah banyak syukur lah, tak tambah-tambah rezeki. Adakah syukur itu ikut piawaian Al-Quran? Yang Allah kata yang aku tambah tu apabila engkau bersyukur ikut piawaian Al-Quran. Ya, adakah sekadar sebut saja Alhamdulillah, 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 tapi tindakan tak ada. Hanya sebutan saja. Baik. Kalau kita betul-betul nak gunakan nikmat syukur ni, nikmat ni sebagai jalan kita bersyukur pada Allah macam mana? Satu, kita gunakan panca indera kita ni untuk jalan ibadah kepada Allah. Kesihatan yang kita dapat ni untuk kita banyakkan ibadah kepada Allah. Pendengaran kita ialah untuk mendengar benda-benda yang baik. Penglihatan kita ialah untuk melihat benda-benda yang baik. Kita boleh tengok Facebook, kita boleh tengok social media berjam-jam tapi tengok Al-Quran satu muka pun kita dah penat. So kita nak claim kita dah bersyukur, malu kita dekat Allah. Sangat malu kita dekat Allah, aku dah gunakan ke betul? Sedangkan kita balik kepada masa syukur tadi, menggunakan nikmat yang Allah bagi pemberi nikmat ni kepada jalan yang dia reda. Dia reda tak dengan apa yang aku buat sekarang ni? Tanya baik diri kita. Tengok pada surah 32. 32 surah 32 surah apa? Sajadah ya, Sajadah ayat 9. Surah Sajadah ayat 9. Baik. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya. Allah menyempurnakan kejadian kita serta meniupkan roh kepada kita. Dan dia kurniakan pula nikmat apa? Pendengaran, penglihatan, hati, akal fikiran. Untuk apa kita gunakan semua tu? Untuk apa Allah bagi nikmat tu? Supaya kamu bersyukur tapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Kenapa dalam ayat ni Allah kata amat sedikit kita bersyukur, sedangkan kita rasa terima kasih ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, engkau bagi aku roh, engkau bagi aku penglihatan, engkau bagi pendengaran, engkau bagi akal fikiran, engkau bagi hati. Tak cukup. Yang dimaksudkan dengan bersyukur ialah gunakan balik semua ni ke jalan yang Allah redha. Dengar benda yang baik, tengok benda yang baik, fikir benda yang baik. Ya? Dan itulah tanda bersyukur kita, salah satunya ialah dengan menggunakan segala niat panca indera tadi kepada dengan pembelajaran Al-Quran. Kita belajar Al-Quran kena dengar. Kita belajar dengan Al-Quran kita kena lihat. Kita belajar dengan Al-Quran kena tadabbur dengan akal fikiran. Dengan hati yang betul-betul bersih. Yang ini yang dimaksudkan sedikit sangat bersyukur kerana bersyukur dengan melaksanakan, menggunakan nikmat tadi ni kepada jalan yang Allah redha. Allahu Akbar. Yang kedua, apa tindakan bersyukur ni? Ya? Allah bagi kesihatan. Ya? Allah bagi kesihatan supaya kita banyakkan ibadah. Allah bagi ya orang yang susah nak bergerak, nak bangun malam pun susah. Nak solat fardu pun terpaksa gunakan ruksah. Kemudahan sebab tak boleh nak bangun, nak berdiri. Kita yang diberikan, dikurniakan ni hanya sekadar ya menyempurnakan, tak cakap orang ya Allah Akbar, cakap saya diri sendiri saya juga. Hanya menyempurnakan yang wajib. Itu pun Allah ya Tuhanku yang kata kalau solat pun dah di akhir-akhir waktu. Ya. Yang paling orang kata dah sisa-sisa waktu. Ya. Yang diberi kesihatan ni kenapa tak nak usahakan bersyukur tu dengan cara ya menjaga yang sebaiknya dan menambah lagi dengan yang sunat. Tak dapat buat semua pun sebahagian. Ya, insya-Allah. Kemudian Allah bagi, Allahu Akbar, rezeki tak pernah putus. Tak syukur macam mana? Syukur Alhamdulillah. Cukup ke tak cukup? Surah ikut Al-Quran, bagaimana bersyukur dengan harta yang banyak? Tengok pada surah 30. Surah Ar-Rum ayat 38.
ayat 38. Baik. Ya, ayat 38. Maka bagi menyatakan sikap syukur. Bukannya hanya melafaz, tapi kita nak nyatakan sikap syukur itu, berikanlah kepada kerabatmu, orang miskin, orang musafir akan haknya masing-masing. So bukan sekadar kita mengucapkan, tetapi apa harta yang kita ada ni, ada hak orang lain, iaitu hak kerabat, hak orang miskin, musafir. Masing-masing pemberian demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan untuk memperoleh keredaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang berjaya, yang mana dia bersyukur dengan menginfakkan hartanya kepada orang lain. Ini sekarang ni peluang kita sebenarnya. Time COVID ni jangan kita rasa orang yang tak ada ujian ni, mereka terpelihara daripada ujian ni, orang yang apa orang kata, beruntung bertuah. Seorang yang tak diuji daripada segi pendapatan ni, kita tengok, tak payah tengok yang jauh, kita tengok adik-beradik kita dulu. Dalam ayat dia kata, berikan kepada kerabatmu, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, siapa yang sekarang tak makan. Kita ada rezeki lebih ni. Kadang syaitan menakutkan, kau simpan kau punya rezeki dulu. Kau pun tak tahu macam mana, 2 bulan, 3 bulan lagi tantang kau pun tak makan. Baik apa yang ada kau tak diuji dengan kelaparan. Jadi kau simpan dengan kau punya, jangan kasih ke orang lain. Buat stok banyak-banyak. Jangan peduli orang lain punya masalah. Tapi time COVID ni sebenarnya ialah ujian bagi orang yang dikurniakan nikmat ni, nak nyatakan rasa syukur tu macam mana, iaitu dengan rasa bersyukur. Syukur tu macam mana, share dengan orang lain. Bagi pada orang lain. Orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang miskin. Siapa yang tak ada tempat tinggal. Musafir ni masa nak cakap kat sini yang bukan musafir yang jalan itu saja. Termasuklah orang yang diancam dengan ketakutan. Tak ada tempat tinggal, mungkin tak mampu nak bayar sewa dan sebagainya. Baik. Ketiga, macam mana kita nak nyatakan kesyukuran? Tengok pada surah 39. Pada ayat 66. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Janganlah menyembah yang lain dari Allah. Bahkan apabila beribadat, maka hendaklah engkau menyembah Allah semata-mata dan hendaklah engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Tidak boleh ada sekelumit dalam hati kita mensyirikkan Allah. Part ni yang paling berat sebenarnya. Part ni yang paling berat. Bila kita cakap mensyirikkan Allah, automatically kita akan cakap, aku tak pernah mensyirikkan Allah. Aku tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Sebab kita rasa. Tapi kadang-kadang tanpa kita sedar, kehidupan kita banyak mensyirikkan, memberhalakan benda-benda dunia ni berbanding Allah. Kita terpaksa bangun pagi, terpaksa bekerja-kejaran untuk nak selesaikan kerja kita berbanding dengan nak menyembah Allah. Kita rasakan duitlah yang akan menyelesaikan segala masalah kita. Kita merasakan ketakutan kepada ketua, ketakutan kepada semua-semua benda yang memberi ancaman kepada kita, sedangkan yang perlu kita takuti ialah Allah. Sekiranya ada benda lain yang mengambil tempat kita kepada Allah, takut kepada Allah, diambil tempat oleh ketakutan kita dengan makhluk. Kecintaan kita kepada Allah diambil tempat dengan kecintaan kita kepada dunia. Apa sahaja yang kita gantikan kedudukan Allah dengan makhluk, itu juga dikira sebagai menyekutukan tanpa sedar. So kita nak kena betulkan balik iktikat dalam hati kita, ya Allah, aku tak pernah menyekutukan Engkau. Engkaulah tempat yang aku bergantung, Engkaulah tempat yang aku sandarkan harapan, Engkaulah sahaja yang aku cintai, Engkau sajalah yang dapat menyelesaikan segala permasalahan itu.
Ya, bukannya makhluk, bukannya ubat, bukannya doktor, bukannya semua yang kita rasakan itu bergantung kepada ini tadi. Ya, baik. Dan satu lagi kita nampak ya, panca indera ni kita nak gunakan macam mana dengan cara kita mempelajari Al-Quran. Dan ini yang kita tengok ya, contoh yang paling mengesankan hidup kita ialah bila Allah bagi contoh kepada perjalanan para nabi sebelum ni. Kita tengok ya, siapakah nabi yang diberikan kekayaan yang tiada tara ni. Kekayaan yang tidak ada orang selepasnya ataupun orang sebelumnya yang menyamai kekayaan ini. Itulah dia Nabi Sulaiman. Kekayaan, kemuliaan, kemewahan dan juga pangkat yang tinggi Nabi Sulaiman sehingga dikurniakan beberapa mukjizat. Ya, sehingga kan tidak ada orang yang kaya selepasnya. Berabad manusia ya, hidup pada sampai sekarang tak boleh menyamai. Apatah lagi melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Dan begitu juga manusia sebelum daripada kehidupan. Dan kalau kita tengok, kita telusuri apakah sikap Nabi Sulaiman ni yang Allah tambah dia punya rezeki. Bersepah ayat Al-Quran menceritakan tentang bagaimana dia ini sangat bersyukur kepada Allah. Tak sempat saya nak share kat sini, tapi terlalu banyak ucapan syukur, ya Allah, syukur. Inilah rezeki yang kau kurniakan, nikmat yang kau kurniakan untuk menguji sama ada aku bersyukur atau tidak. Ya, dan dia merealisasikan syukur itu dengan cara bukan sekadar ucapan tetapi dengan tindakan dia kepada Allah tadi. Yang itulah yang disebabkan kekayaan yang Allah buktikan kepada umat manusia tak boleh nak kalahkan apa yang dilalui oleh kekayaan oleh Nabi Sulaiman kerana sikap syukur dia. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, Sayyidina Aisyah, keadaan Nabi Muhammad SAW. Pada satu malam, ya, Aisyah menangis melihat Nabi solat malam sampai kaki dia bengkak. So ketika itu Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijanjikan syurga oleh Allah? Kenapa engkau nak kena solat sampai bengkak-bengkak kaki, ya Allah? Ya Rasulullah, engkau lah orang yang paling dijamin oleh Allah untuk masuk syurga. Apa jawapan Rasulullah ketika itu ialah, ini adalah cara aku bersyukur kepada Allah. Ini adalah cara aku nak menyatakan kesyukuranku kepada Allah Subhanallah. So kita nampak dekat sini apa yang Nabi contohkan ya, daripada tindakan Nabi sendiri ialah bersyukur bukan sekadar untuk mengatakan sahaja tetapi melalui tindakan, iaitu salah satunya dengan beribadah kepada Allah. Kalau Nabi bersyukur sampai bengkak kaki, solat malam sampai bengkak kaki, apa yang kita nak sembahkan syukur kita kepada Allah? Apa yang kita nak sembahkan syukur kita kepada Allah? Subhanallah. Saya nak share satu kisah lah yang mana saya pernah bawa kisah. Sebenarnya tajuk syukur ni saya pernah bawa dalam satu kelas tajuk syukur sahaja. Cuma hari ni ialah sebahagian sebab kita nak tahu nak bertindak dengan ujian kita ni macam mana. Saya dah bawakan satu kisah juga dengan kawan-kawan, dengan sahabat yang mana saya bersyukur dengan, saya nak faham konsep syukur ni macam mana sebenarnya. Qadarullah, Allah menunjukkan, ya, Allah menunjukkan. Sama lepas itu Al-Quran tengok daripada riwayat Nabi Sulaiman, riwayat Nabi, tapi bila melihat daripada rakan sendiri. Saya ada seorang rakan. Seorang rakan lelaki yang mana sahabat ni juga suami saya kenal. Ya. Dia ni seorang yang pada saya memang rezeki dia melimpah ruah. Apa sahaja yang jatuh ke tangan dia menjadi berkat. Ya, apa sahaja jatuh ke tangan dia menjadi berkat. Maksudnya, apa sahaja yang diusahakannya akan bertambah-tambah. Nak cakap mudah macam kalau dia melukis, lukisan itu boleh dijual dengan ribuan dolar. Kalau dia memasak, masakannya boleh dapat dimakan dan menjadi satu benda yang disukai oleh orang sehingga orang order. Kalau dia berkebun, berladang, ladang tu dapat jadi hasil yang besar dan jadi manfaat kepada orang, jadi memberi pendapatan kepada orang, dia boleh bersedekah dan macam-macam. Dan dia mengusahakan 5 perniagaan yang mana pendapatan bersihnya satu tahun lah lebih kurang 5 juta. Ya. Kemudian tetapi dia ni diuji. Sahabat saya tadi ni diuji. Yang pertama ujian dia ialah dia seorang yang bisu daripada lahir.
Bisu daripada lahir. Yang kedua, dia mengidapi penyakit brain tumor yang mana sampai setakat hari ini dia telah menjalani 18 operation. Nak buang tumor dan dalam masa sama tumor tu menghasilkan cecair dekat kepala dia dan cecair tu perlu dibuang melalui pasang tiup tiup disalurkan dan sampailah ke usus dia untuk dibuang dalam proses perkumuhan. Tetapi subhanallah, saya cakap macam mana Allah bagi dia ujian yang berat macam ni tetapi rezeki dia melimpah ruah. Rezeki dia sangat melimpah ruah. Okey, dia berkahwin, dia orang Malaysia tapi berkahwin dengan perempuan Turki, wanita Turki, seorang doktor dan tinggal di sana. Dan penyakit brain tumor ni dia boleh menyebabkan dia ni tiba-tiba kena sawan. Dan sawan itu boleh berlaku dalam dua keadaan, bila dia terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Cuaca terlalu panas ataupun cuaca terlalu sejuk, dia akan boleh menyebabkan sawan dan sawan tu boleh menyebabkan kematian lah. Kemudian satu hari, isteri seorang doktor, dia seorang doktor, maknanya dia selalu kerap kerja shift lah. Kadang